Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam hormat kepada anda siswa guru dan juga pensyarah yang dihormati sekalian. Baik, hari ini saya akan menerangkan tentang taklimat kerja khusus untuk GSB 1012 Kesantunan Masyarakat Malaysia. Semua siswa guru telah pun menerima salinan soalan kerja khusus yang di dalamnya ada mengandungi 3 jenis tugasan yang perlu disiapkan. Namun begitu, izinkan saya untuk menerangkan bentuk kerja khusus ini. Mungkin ini kali pertama kepada siswa guru yang menerima soalan kerja khusus. Kali pertama melihat bagaimanakah bentuk kerja khusus ini. Baik, kita tengok satu persatu bahawa hasil pembelajaran kerja khusus ini adalah menghuraikan aspek kesantunan berbahasa, kemudian menjelaskan konsep budi bahasa, menganalisis aspek kesantunan, bentuk dan jenis kesantunan berbahasa, menilai strategi kesantunan verbal dan bukan verbal, serta merumuskan isu-isu yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Jadi, kerja khusus ini merangkumi kesemua kita menilai hasil pembelajaran 1 hingga 5 tadi ya. Jadi antara objektif kerja khusus untuk kesantunan masyarakat Malaysia ini adalah untuk menerangkan konsep budi bahasa, kesantunan berbahasa masyarakat Malaysia, serta menjelaskan contoh-contoh yang bersesuaian ya. Kemudian menghasilkan sebuah esei yang berkaitan dengan aspek kesantunan, bentuk dan jenis kesantunan berbahasa, dan yang ketiga dapat mencetuskan idea melalui papan cerita video. Okey, anda telah pun menerima kertas soalan itu. Kalau kita lihat satu persatu, okey, tugasan pertama, tugasan secara individu, iaitu membawa 30% markah anda, iaitu air muka seseorang dapat menunjukkan sikap dan tingkah laku. Huraikan penyataan di atas dengan mengambil kira konsep budi bahasa dan kesantunan berbahasa masyarakat Malaysia, serta jelaskan dengan contoh-contoh yang sesuai. Dan panjang penulisan esei ini adalah 1000 patah perkataan. Baik, tugasan pertama ini akan dilaksanakan secara individu dan anda dikendaki merujuk kepada penyataan, iaitu air muka seseorang dapat menunjukkan sikap dan tingkah laku. Jadi daripada penyataan itu, cuba anda kenal pasti konsep budi bahasa yang boleh kita huraikan kupas dalam penyataan air muka seseorang dapat menunjukkan sikap dan tingkah laku. Ya, kita kupas, kita cari apakah isi-isi yang perlu untuk menyokong ataupun membuktikan bahawa air muka seseorang dapat menunjukkan sikap dan tingkah laku. Jadi anda kena pasti apakah maksud air muka. Kena pasti juga sikap dan tingkah laku. Jadi bagaimana air muka tadi dikaitkan dengan tingkah laku. Jadi elemen-elemen budi bahasa dan juga kesantunan berbahasa amat berkait dengan air muka dan kaitannya dengan sikap dan tingkah laku. Jadi huraian-huraian tentang itu perlulah ditulis dalam bentuk esei sepanjang 1000 patah perkataan. Dan tugasan ini adalah tugasan individu. Baik, seterusnya untuk tugasan yang kedua, iaitu tugasan individu juga. Okey, pilih satu teks ucapan Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menangani pandemik COVID-19. Berdasarkan teks ucapan tersebut, hasilkan esei yang menganalisis aspek kesantunan, bentuk dan jenis kesantunan berbahasa. Jadi dalam konteks ini, masih lagi tugasan secara individu dan panjang tugasan anda 1000 patah perkataan. Tetapi
Kalau anda lihat, kalau anda imbas kembali, ada pelbagai teks ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika menangani pandemik COVID-19. Jadi dekat mana kita nak dapat teks ucapan itu? Anda boleh rujuk kepada teks ucapan Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, ya. Dekat di website Jabatan Perdana Menteri itu ada banyak koleksi teks ucapan Perdana Menteri yang merujuk kepada, tetapi anda kena merujuk kepada teks ucapan yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi sepanjang tempoh PKP, PKPD dan sebagainya, kita akan dapat banyak teks ucapan. Jadi pilih satu teks ucapan yang telah pun disampaikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan dari situ cuba analisis. Analisis apa? Iaitu aspek kesantunan, bentuk kesantunan dan jenis kesantunan berbahasa. Nanti kita akan mempelajari apakah itu aspek kesantunan, bentuk kesantunan dan jenis kesantunan. Jadi daripada 3 aspek itu, kita cuba cungkil dan cari dalam teks ucapan yang anda pilih berkaitan pandemik COVID-19 yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri kita yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okay. Jadi tugasan kedua ini membawa 30% wajar. Baik, seterusnya untuk tugasan ketiga. Tugasan ketiga ini merujuk kepada aktiviti berkumpulan, ya, iaitu dalam kumpulan tidak melebihi daripada 3 orang, anda dikendaki mencetuskan idea dalam papan cerita video yang bertemakan kesantunan masyarakat Malaysia. Jadi penyampaian anda hendaklah menggunakan kreativiti masing-masing. Maksudnya dekat sini, saya tak minta anda untuk menghasilkan video, tidak. Tetapi hanyalah menceritakan tentang papan cerita ataupun storyboard untuk menghasilkan satu video, okey, ataupun plot, ya. Jadi untuk menghasilkan satu video tu, dia mesti ada satu papan cerita. Lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa gambarannya, 2 orang tengah bersalah misalnya, jadi apa dialognya. Jadi itu sahaja dia punya rangka cerita untuk sesuatu video pendek misalnya. Tetapi perlu diingat bahawa kita tidak perlu menghasilkan satu video, ya. Cuma rangka-rangka cerita ke arah satu video pendek tentang bertemakan kesantunan masyarakat Malaysia. Jadi dekat mana, apa formatnya papan cerita itu? Okay, sebenarnya anda boleh menulis ataupun merangkakan idea anda, papan cerita anda itu dalam bentuk PowerPoint, dan kita akan dengarkan pembentangan anda, cetusan idea anda itu dalam pembentangan nanti, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, soalan ketiga, cuba rancangkan idea untuk menghasilkan papan cerita video, bukan video tetapi hanyalah storyboard ataupun papan cerita untuk menghasilkan video yang bertemakan kesantunan masyarakat Malaysia. Jadi kalau nak tanya format, nanti saya akan serahkan formatnya secara contoh template format lah. Tetapi itu adalah untuk kalau storyboard sebenar. Tetapi kalau anda ingin membentangkan dalam bentuk PowerPoint biasa, boleh ceritakan gaya ataupun bentuk format anda itu dengan idea anda sendiri. Masih boleh, asalkan konsep papan cerita itu jelas, ya. Jadi pembentangan ini boleh dijalankan lebih kurang 30 minit sesi pembentangan, dan ia membawa 10% wajaran markah anda. Jadi tugasan 1 30%, tugasan kedua 30% dan tugasan ketiga 10%, dan akhirnya kerja khusus anda itu membawa 70% markah. Okey, seterusnya dalam kertas soalan kerja khusus yang telah pun anda terima, terdapat 3 tarikh yang perlu anda ikuti.
Contohnya pada penulisan esei pertama bermula 21 hari bulan September dan berakhir pada 8 hari bulan Oktober, maka anda perlu menyelesaikan untuk tugasan satu sahaja, ya. Jadi seterusnya untuk tugasan kedua dan tugasan ketiga kita akur dengan cadangan tarikh mula dan tarikh kita menghantar kerja khusus itu. Perlu diingatkan bahawa tarikh-tarikh ini anda perlu akur kerana pada waktu itu nanti akan datanglah banyak lagi kerja khusus lain yang pada ketika itu akan menyebabkan anda rasa mungkin sedikit terbeban, ya. Jadi dicadangkan anda selesaikan kerja khusus ini dengan secepatnya mengikut tarikh yang dicadangkan supaya tidak mengganggu untuk anda menyelesaikan kerja-kerja untuk kerja khusus yang lain. Jadi bagaimana perlu anda lakukan untuk setiap penghantaran dan penerimaan dan penghantaran kerja khusus ini disediakan borang dan anda perlu tanda tangan borang itu. Dan sesi taklimat juga telah pun kami sediakan borang untuk sesi taklimat. Jadi anda perlu menandatangani setelah anda melihat ataupun menyaksikan video ini. Maksudnya sesi taklimat tentang kerja khusus ini telah pun selesai dan anda faham tentang apa keperluan untuk kerja khusus GSB 1012. Para siswa guru sekalian, untuk format penulisan kerja khusus ataupun tugasan anda, boleh rujuk kepada dalam soalan kerja khusus, iaitu format penulisan mestilah font Arial 11, langkau 1,5 baris dan perlu ada rujukan mengikut APA versi terkini, ya. Untuk muka depan pula perlu ada nama pelajar, angka giliran, nombor kad pengenalan, kumpulan, kod dan nama khusus dan sebagainya. Semua maklumat ini ada dalam kerja khusus ataupun soalan yang telah pun anda terima, ya. Perlu diingatkan bahawa tidak boleh berlaku plagiat, ya, sama ada daripada senior ataupun daripada laman sesawang. Jadi tak boleh ada amalan plagiat kerana amalan plagiat ini merupakan satu perkara yang sangat dilarang, ya, kerana dia akan menjejaskan grade dan juga pemarkahan anda dalam menghasilkan sesuatu kerja khusus ini, ya. Jadi itu sahaja taklimat saya pada berkenaan dengan kerja khusus GSB 1012 ini. Sebarang pertanyaan, untuk menghasilkan kerja khusus yang baik, anda boleh merujuk kepada pensyarah masing-masing ataupun kepada saya, Puan Nora, untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci atau ingin bertanya lanjut tentang masalah menghasilkan satu kerja khusus yang terbaik. Boleh bertanya kepada pensyarah anda atau kepada saya, tak jadi masalah. Okey, saya kira itu sahaja taklimat saya berkenaan dengan taklimat umum, ya, berkenaan dengan GSB 1012, kesantunan masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat.